Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norma Sitah binti Awang Kecil, I19304-189. Saya akan membentangkan tentang tajuk Bab An-Nahy an Qira'atul Quran fi Ruku' was Sujud. Bab pada larangan membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Muallif telah mendatangkan sebanyak 8 buah hadis di bawah tajuk ataupun di bawah topik larangan membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Itu hadis yang pertama ialah Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala kashafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sitara wan nasu sufufun khalfa Abi Bakr faqala ayyuhan nas innahu lam yabqa min mubashshiratin nubuwah illa ar-ru'ya as-salihah yaraha al-muslim aw tura lahu ala wa inni nuhitu an aqra al-Quran raki'an aw sajidan fa amma ar-ruku' fa'azzamu fihi ar-rabb 'azza wa jal wa amma as-sujud fajtahidu fi ad-du'a'i faqaminun an yustajaba lakum. Maksudnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyingkap ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat sitarah. Sitarah ni maksudnya lansir. Dan kemudian waktu tu orang ramai berada dalam keadaan saf, berada di belakang Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, sesungguhnya tidak tetap berita kenabian kecuali mimpi yang baik. Yang mana mimpi baik itu dilihat oleh orang Islam, orang Muslim, ataupun diperlihatkan mimpi itu kepada orang Muslim tersebut. Ala wa inni nuhitu an aqra al-Quran raki'an aw sajidan. Aku tidak menegah, aku tidak melarang untuk membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Fa amma rukuk fa'azzamu fihi ar-rabb 'azza wa jalla. Pada ketika rukuk besarkanlah, muliakanlah Allah Ta'ala. Wa amma sujud fajtahidu fi ad-du'a'i faqaminun an yustajaba lakum. Maksudnya Rasulullah kata ketika sujud tu bersungguh-sungguhlah minta doa, sebab waktu sujud tu insya-Allah mustajab doa. Maksudnya diterimalah doa tu insya-Allah. Seterusnya An Abdillah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kashafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sitra wa ra'suhu ma'suban fi maradihi alladhi mata fihi faqala Allahumma hal ballaghtu 3 marrat innahu lam yabqa min mubashshiratin nubuwah illa ar-ru'ya yaraha al-'abdu as-salih aw tura lahu. Thumma dzakara bimithli hadisin Sufyan. Maksudnya daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma telah berkata kasyafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sitra. Sama juga macam tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat ataupun menyingkap as-sitra, lansir. Wa ra'suhu ma'subun fi maradihi alladhi mata fihi qala. Maksudnya waktu tu Rasulullah tengah sakit. Rasulullah dalam keadaan sakit. Lepas tu Rasulullah berkata, Rasulullah bersabda, Allahumma hal ballaghtu Allah ulang 3 kali. Rasulullah ulang 3 kali. Innahu lam yabqa min mubashshiratin nubuwah illa ru'ya. Sesungguhnya tidak tetap berita gembira kenabian kecuali mimpi. Yarahal abdu salih aw tura lahu. Dilihat pada maksudnya mimpi yang baik itu ar-ru'ya as-salihah tu dilihat oleh al-'abdu salih, hamba-hamba yang baik, hamba-hamba yang saleh, aw tura lahu, ataupun diperlihatkan kepada mereka. Seterusnya An Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu qala nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a raki'an aw sajidan. Maksudnya daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu telah berkata Rasulullah telah melarang aku untuk membaca ketika rukuk atau sujud. An aqra'a kat sini jika ditakwilkan kepada masdar dia akan jadi al-qira'ah. Jadinya al-qira'ah dekat sini an aqra'a. Maksudnya kat sini
larangan untuk membaca Al-Quran. Seterusnya, an Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu qala nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qira'atil Quran wa ana raki'un aw sajidun. Maksudnya, daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang aku an qira'atil Quran wa ana raki'un aw sajidun. Maksudnya Rasulullah melarang aku untuk membaca Al-Quran ketika rukuk atau sujud. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil qira'ati fil ruku'i was sujudi wa la aqulu lahakum. Maksudnya, daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu telah berkata, Rasulullah telah melarangku untuk membaca ketika rukuk dan sujud dan aku tidak memberitahu mereka. Al-qira'ah dekat sini membawa maksud qira'atul Quran. Jadinya daripada hadis ni dapat kita lihat bahawasanya Rasulullah melarang kita untuk membaca Al-Quran ketika kita rukuk dan sujud. Seterusnya, an Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala nahani hibbi sallallahu alaihi wasallam an aqra'a raki'an aw sajidan. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami untuk membaca ketika rukuk dan sujud. Hibbi sallallahu alaihi wasallam ni merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An aqra'a jika ditakwilkan akan jadi al-qira'ah. Itu sama juga dengan lafaz hadis di atas. Al-qira'ah tu merujuk kepada qira'atil Quran, iaitu larangan untuk membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Seterusnya, an Ali radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum qalu nahani an qira'atil Quran wa ana raki'un wa lam yadhkuru fi riwayatihim an-nahya anha fi sujud. Maksudnya, daripada Ali radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum qalu, Rasulullah telah melarang untuk membaca Al-Quran dan aku rukuk, tapi tidak disebutkan pada riwayat mereka larangan tentangnya ketika sujud. Maksudnya dekat sini dalam hadis ni Rasulullah cuma melarang membaca Al-Quran ketika rukuk, tapi tak dinyatakan tentang larangan membaca Al-Quran ketika sujud. Yang seterusnya, Ani bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala nuhitu an aqra'a wa ana raki'un. Maksudnya, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala, telah berkata, aku dilarang, aku ditegah untuk membaca ketika aku rukuk. An aqra'a sama juga macam hadis yang sebelum ni, jika ditakwilkan jadi al-qira'ah. Jadinya al-qira'ah kat situ merujuk kepada qira'atul Quran, iaitu larangan membaca Al-Quran. Jadi berdasarkan kepada 8 hadis yang telah dibaca sebentar tadi, dapat kita lihat bahawasanya kesemua hadis ni merangkumi tajuk an-nahyu an qira'atil Quran fil ruku' wa sujud, iaitu larangan untuk kita membaca Al-Quran ketika kita rukuk dan sujud. Makna untuk ke-8 hadis tersebut ialah solat merupakan tiang agama. Di dalam solat terdapat 3 jenis rukun, iaitu rukun qawli, rukun qalbi dan juga rukun fi'li. Antara rukun qawli dalam solat ialah membaca surah Al-Fatihah, dan antara rukun fi'li dalam solat ialah rukuk dan sujud. Ketika membaca surah Al-Fatihah, kita ataupun mana-mana surah daripada Al-Quran, kita tidak dibenarkan membacanya ketika kita rukuk dan sujud. Sebaliknya, ada bacaan-bacaan yang tertentu dilafazkan ketika rukuk dan sujud. Seterusnya, kita lihat pada mabahis Arabi. Yang pertama ialah lafaz kasyafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sitarah. Lafaz kasyafa di sini membawa maksud rafa'ah, iaitu Rasulullah mengangkat ataupun Rasulullah menyingkap langsir yang berada di antara rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan masjid.
as-sitarah, sin berbaris kasrah, dan ia membawa maksud langsir, yang mana pada zaman Rasulullah SAW ataupun pada zaman dulu, langsir ni digunakan pada pintu-pintu rumah. Tapi sekarang langsir kita letak pada tingkap-tingkap rumah. Seterusnya, wan nas sufuf khalfa Abi Bakr. Maksudnya orang ramai solat di belakang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, innahu lam yabqa min mubashshiratin nubuwah illa ru'ya as-salihah. Pada riwayat Al-Bukhari digunakan lafaz lam yabqa minan nubuwah illa al-mubashshirat. Qalu wa mal mubashshirat? Qala ar-ru'ya as-salihah. Lafaz al-mubashshirat ni membawa maksud ar-ru'ya as-salihah. Maksudnya mimpi yang baik. Seterusnya berkaitan dengan ar-ru'ya minan nubuwah. Maksudnya dekat sini ialah ar-ru'ya as-salihah ni merupakan sebahagian daripada kenabian, yang mana ar-ru'ya ni merupakan sebahagian daripada wahyu, tapi dia bukan wahyu yang sempurna. Jadinya apa yang ada dalam ar-ru'ya ataupun mimpi yang baik tersebut ialah merupakan sebahagian daripada wahyu. Pada Sahih Al-Bukhari, ar-ru'ya as-salihah ni merupakan sebahagian daripada 46 bahagian daripada kenabian. Seterusnya yang keenam, fa'azzamu fihi ar-rabb azza wa jalla. Azzamu itu maksudnya kita membesarkan, kita menyifatkan Allah dengan sifat kebesaran, sifat kemuliaan dan sifat kebesaran Allah. Maksudnya kat sini kalau kita rokok tu, kita kena memuliakan Allah, kita kena membesarkan Allah. Jadinya kita sebut lafaz subhan rabbil azimi wa bihamdi. Yang ketujuh, faqaminun an yustajaba lakum. Qaminun, qaf berbaris fathah, mim berbaris kasrah. Maksudnya dekat sini sebenarnya pada ketika tersebut dikabulkan doa. Seterusnya, kita akan lihat pada fiqhul hadis. Seperti sabda Rasulullah SAW, dapat kita lihat bahawasanya kita dilarang untuk membaca Al-Quran ketika kita rukuk dan sujud. Ketika kita rukuk, kita digalakkan untuk bertasbih. Dan ketika kita sujud, kita dituntut untuk bertasbih dan berdoa. Okay, seperti yang dinyatakan dalam hadis sebelum ni, kita dilarang untuk membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Jadi, andai kata kita terbaca, apa hukumnya ke atas solat kita? Adakah sah ataupun terbatal? Okay, terdapat dua pendapat. Iaitu pendapat yang pertama, jika kita membaca selain daripada surah Al-Fatihah, maka hukumnya makruh dan tidak membatalkan solat kita. Adapun pendapat yang kedua, hukumnya haram dan membatalkan solat kita. Jadi kalau kita tidak boleh membaca Al-Quran ketika kita rukuk dan sujud, apa yang perlu kita baca ketika kita rukuk dan sujud? Jadi adalah dituntut untuk kita membaca, untuk kita bertasbih pada ketika kita rukuk dan melebihkan doa ketika sujud. Iaitu ketika sujud kita bertasbih dan juga berdoa. Seterusnya, ma yustafadu minal hadis. Apa yang dapat diperolehi daripada hadis? Yang pertamanya ialah hadis-hadis tersebut merupakan dalil kepada larangan untuk membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Hal ini kerana ialah Al-Quran sifatnya mulia. Jadi perlulah dibaca ketika mahal ataupun keadaan yang tinggi, iaitu ketika kita qiyam, bukan pada rukuk dan sujud. Rukuk dan sujud ni membuktikan bahawasanya kita ni hamba yang hina. Jadi Al-Quran tidak layak dibaca ketika rukuk dan sujud. Sebaliknya kita memuji dan membesarkan Allah pada rukuk dan sujud. Seterusnya yang kedua, berkaitan dengan ar-ru'ya as-salihah. Ada dinyatakan dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan ar-ru'ya as-salihah.
Yang ketiga ialah hadis Ibnu Abbas, dalil kepada kita untuk mentakzimkan, untuk kita membesarkan Allah pada ketika kita rukuk dan sujud. Kan kita tak boleh nak baca Quran ketika kita rukuk dan sujud. Jadinya kita takzimkan Allah, kita besarkan Allah dengan memuji, dengan bertasbih Subhana rabbil azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali pada ketika kita rukuk, dan Subhana rabbil a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali juga pada ketika kita sujud. Seterusnya yang terakhir ialah hadis-hadis tersebut merupakan dalil kepada kita untuk memperbanyakkan doa ketika kita sujud. Sebab apa? Sebab ketika kita sujud doa dimakbulkan.